Okey, dalam video ini kita akan belajar soalan 9 dalam muka surat 8. So, soalan ini berkaitan dengan plastik. So, sebelum kita teruskan dengan soalan, kita belajar sedikit yang asas. So, kita tahu plastik ada dua jenis, iaitu termoplastik dan juga plastik termoset. Okey. So, termoplastik, struktur dia rantai polimer plastik dia adalah macam ini. Manakala yang termoset dia adalah macam ini. Jadi, yang ini dinamakan sebagai rangkai silang. Yang ini dinamakan sebagai rangkai silang. So, rangkai silang ini fungsi dia adalah untuk menghalang rantai polimer ini dengan rantai polimer ini daripada menggelongsor. Jadi, dengan kehadiran rangkai silang ini, jadi plastik termoset dia mempunyai ciri-ciri seperti dia lebih keras, dia lebih tahan haba, dia mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, walau bagaimanapun, dia adalah plastik jenis yang tidak boleh dikitar semula. Kenapa? Sebab plastik jenis ini adalah tidak boleh diacu semula. Diacu semula maksudnya dibentuk semula. So, jenis plastik ini adalah tidak boleh diacu semula. So, secara sebaliknya, bagi termoplastik, dia adalah lebih lembut sebab dia tidak ada rangkai silang. So, dia tidak tahan haba. Dia mempunyai takat lebur yang rendah dan dia boleh dikitar semula dan dia boleh diacu semula. Okey, so ini ciri-ciri bagi kedua-dua jenis plastik. So, sekarang kita tengok apakah contoh plastik termoset. So, ingat sahaja 3 jenis plastik termoset iaitu melamina yang pertama, yang kedua bakelite, yang ketiga resin epoxy. So, melamina ini digunakan untuk membuat pinggang mangkuk. Okey, bakelite ini digunakan untuk buat soket elektrik soket ataupun palang elektrik. Resin epoxy ini boleh digunakan untuk buat pelekat. Okey, jadi apakah contoh bagi termoplastik? Banyaknya. Jadi saya bagi contoh saja. Politina ini plastik yang kita pakai, biasanya plastik yang kita pakai. Polistirina, kotak tapau dulu. Kotak tapau, lepas tu Perspex. Perspex ini digunakan untuk membuat cermin kereta, cermin kapal terbang ataupun cermin mata tu. Okey, lepas tu ada lagi contoh PVC untuk buat pipe. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, so sekarang kita balik ke soalan. So, kenal pasti plastik P dan Q. So, kita tahu ini rangkai silang. Yang plastik yang ada rangkai silang dinamakan sebagai plastik termoset. Manakala bagi plastik jenis yang tidak ada rangkai silang dinamakan sebagai termoplastik. Okey, senang, 2 markah. Okey, sekarang teruskan soalan B. Nyatakan jenis plastik yang digunakan untuk membuat barangan berikut. So, jenis plastik. So, kita ada 2 jenis plastik, sama ada jenis plastik P ataupun Q. So, melamina, bakelite. So, tadi kita sudah tahu contoh dia kan. So, ini adalah plastik termoset. Termoset adalah jenis plastik P.
So, politina dengan perspex. So, jenis plastik Q. So, soalan seterusnya. Raja 9.2 menunjukkan incinerator. Incinerator adalah bahan satu alat untuk membakar sampah secara tertutup. Maksudnya dia ada penapis dia. So, incinerator adalah salah satu alat yang digunakan untuk pelupusan plastik. Cadang dan terangkan. So, cadang satu markah dan terangkan satu markah. Satu kaedah lain yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah pelupusan plastik selain daripada menggunakan incinerator. So, jawapan yang paling senang, kitar semula. So, menyita semula plastik yang telah digunakan untuk membentuk plastik yang baru. Seterusnya boleh mengurangkan pelupusan. So, di sini dua markah. So, kita tengok macam mana kita dapat markah mengita semula. So, mengita semula plastik yang telah digunakan. Ini adalah cadangan. So, terangkan untuk membentuk plastik yang baru. Seterusnya boleh mengurangkan pelupusan. So, ini adalah penerangan. So, dapat 2 markah. Okey, itu saja untuk soalan ini.